Selamat petang. Aku dah kata, aku sudah cakap sebelum ini. Isu Najib boleh dibenarkan masuk dalam parlimen, hadir di parlimen. Aku sudah cakap tadi, akan bakal menjadi isu besar duluan yang luar biasa. Itulah. Sebelum ini, isu tentang pengampunan Diraja Najib pun sudah aku pernah ulas. Aku kata mungkin akan menjadi duluan yang luar biasa, boleh menjadi ikutan kepada ahli-ahli parlimen yang lain, boleh menjadi jalan ataupun kompas kepada orang lain yang akan ditiru dan boleh menyebabkan ketidakstabilan politik Malaysia. Hari ini sudah terbukti. Jangan kau terus skip, dengar betul-betul, jangan kau cakap tiada isi pula, ada isinya. Hari ini, beberapa jam yang lepas, Speaker Dewan Rakyat mengatakan Najib boleh hadir parlimen jika penjara benarkan. Itu kata Speaker, dan beliau kata beliau tidak punya kuasa untuk menghalang Najib masuk atau hadir ke parlimen kerana menurut beliau Najib masih lagi sah sebagai ahli parlimen kerana permohonan pengampunan Diraja Najib yang telah pun difailkan. Aku kata dulu ini akan menjadi satu duluan yang bahaya, dan hari ini sudah dikatakan oleh Speaker Dewan Najib boleh hadir ke parlimen jika penjara benarkan. Dan apa yang berlaku? Penjara baru-baru ini dan beberapa jam yang lepas penjara sahkan bahawa peguam Najib sahkan bahawa penjara menolak permohonan Najib ke parlimen. Penjara tolak permohonan Najib ke parlimen. Apa sebabnya? Sebelum aku bacakan apa sebab penjara menolak untuk Najib hadir ke parlimen, yang pertama sekali, aku belum pernah dengar banduan boleh masuk ke dalam penjara. Kalau kamu kata fitnah, ini bukan fitnah. Najib memang banduan, dia sudah tinggal dalam penjara Kajang. Itu sebab aku tak pernah dengar lagi mana-mana parlimen di seluruh dunia ini banduan masuk dalam Dewan Parlimen atau Dewan Rakyat. Yang paling menarik lagi ialah apabila kalau Najib masuk dalam Dewan Parlimen, apa pakaian yang dia perlu pakai? Adakah dia perlu memakai pakaian blazer ataupun dia masih boleh dia perlu memakai pakaian banduan dengan gari-garinya sekali? Kerana sekiranya tidak, berlakulah timbangan 2 darjat, yang mana banduan biasa keluar daripada penjara terpaksa pakai baju banduan. Najib pula kalaulah dia boleh pakai baju blazer dalam Dewan Parlimen, ini satu tindakan yang aku rasa tindakan 2 darjat. Saudara-saudara sekalian, Datuk Seri Najib Razak gagal mendapat kebenaran untuk menghadiri sesi sidang Dewan Rakyat yang sedang berlangsung ketika ini. Najib walaupun masih kekal sebagai ahli parlimen pekan, tetapi sudah berstatus banduan, ditolak permohonannya oleh Jabatan Penjara daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat, kata peguamnya. Memetik laporan, Syafi mengesahkan Najib tidak akan hadir ke parlimen selepas ditanya semasa prosiding perbicaraan penyelewengan dana RM2.3 bilion 1MDB. Terdahulu, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azyan Harun memberitahu Najib boleh menghadiri sidang Dewan Rakyat sekiranya mendapat kebenaran Jabatan Penjara Malaysia. Semasa sidang Dewan hari ini, MP Sepang Hanif Pamaidin bertanya berhubung kedudukan Najib yang dihukum penjara sama ada boleh dibawa hadir ke Dewan Rakyat dalam keadaan bergari. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bersalahnya dalam kes penyelewengan dana SRC internasional. Najib dibenarkan keluar dari penjara adalah untuk menghadiri kes mahkamah jenayah lain yang dihadapinya dan ketika mendapatkan rawatan perubatan. Azhar berkata prinsip umum ialah semua ahli parlimen dibenarkan memasuki Dewan Rakyat dan tidak mempunyai kuasa. Dia tidak punya kuasa untuk menghalang mereka, tetapi persoalannya sekarang adalah dia boleh hadir. Itu bukan bidang kuasa saya.
Kerana dia bukan dalam jagaan saya, kata Azhar lagi. Dia dalam tahanan jabatan penjara, jadi terpulang kepada mereka melepaskannya dalam tahanan, katanya lagi. Tambahnya, jika jabatan membenarkan dia keluar dari penjara untuk menghadapi atau menghadiri parlimen, jabatan itu boleh menetapkan syarat dan peraturan untuk dipatuhi. Yang inilah yang paling aku tidak setuju. Kalaulah jabatan penjara membenarkan Najib pergi menghadiri Dewan Rakyat dan ada pula syarat dan peraturannya, ingat, ini akan menjadi duluan yang akan ditiru oleh ahli-ahli parlimen yang lain. Pasti sekiranya ada ahli politik atau ahli parlimen yang lain atau siapa-siapa saja yang bersalah selepas ini, mereka akan menjadikan Najib punya kes ini sebagai rujukan. Mereka akan minta kebenaran. Mereka akan minta kebenaran bagi menghadiri sesuatu perkara kerana menurut mereka ada satu duluan yang telah dibuat oleh Najib. Nasib baiklah jabatan penjara menolak permohonan Najib. Kalau mereka meluluskan, ini satu perkara yang amat serius pada pendapat saya. Saudara-saudara, Azhar menjawab, hukum sebagaimana adanya, bukan sebagaimana semestinya, dan tidak pula sebagaimana ia sepatutnya, katanya. Perkara 48, Perlembagaan Persekutuan menetapkan seseorang itu boleh kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen jika disabitkan kesalahan dan dihukum penjara lebih setahun dan denda RM2.000. Walau bagaimanapun, jika petisyen untuk pengampunan difailkan dalam tempoh 14 hari dari sabitan dan hukuman atau selepas pelupusan mana-mana rayuan atau prosiding mahkamah berhubung sabitan dan hukuman, kehilangan kelayakan itu hanya berkuat kuasa apabila petisyen itu dilupuskan di bawah perkara 48 dalam kurungan 4 kurungan C. Najib telah memfailkan pengampunan diraja dalam tempoh 14 hari selepas sabitannya. Saudara-saudara sekalian, aku jangka apa yang berlaku sekarang ini, tindakan yang berlaku sekarang ini akan mempercepatkan lagi bahana kepada Najib, akan mempercepatkan lagi nasib malang kepada Najib, kerana aku jangka Agong akan tolak permohonan pengampunan diraja Najib, tetapi dia akan ambil masa yang agak panjang atau lama. Tetapi dengan adanya isu seperti ini sekarang, Najib sedang menempah maut, menempah bala apabila kalau ini terus disorong juga, Agung akan ambil keputusan dengan lebih segera. Aku jangka Agung akan menolak permohonan Najib untuk dapatkan pengampunan diraja. Kalau ini berlaku, barulah petisyen pengampunan diraja Najib itu akan lupus dan sah Najib dilucut jawatan sebagai ahli parlimen pekan. Sekian dulu, seperti yang aku kata tadi, awas kepada perkara duluan, hati-hati dengan perkara duluan kerana ia akan menjadi ikutan kepada hari yang mendatang. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.